Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang mengejutkan kita. Disahkan bahawa seorang penjawat yang besar di Malaysia meletakkan jawatan. Semua ini gara-gara daripada apa yang menghangatkan Malaysia sekarang ini. Bercakap tentang peletakan jawatan ini, ia merujuk kepada Agus, iaitu pengerusi kepada JECOM. Hari ini mengesahkan lepas jawatan untuk menerima jawatan atau tawaran lain, kata beliau lagi. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Agus Yusof, mengesahkan dia mengemukakan surat peletakan jawatan sekaligus meninggalkan agensi tersebut. Bercakap kepada Malaysia Kini, dia bagaimanapun menafikan dakwaan bahawa dia mengambil tindakan tersebut ekoran ada desakan tertentu dibuat. Ya, saya serahkan notis sebulan letak jawatan seperti peraturan ditetapkan, kata beliau. Bekas ahli akademik itu juga menjelaskan dia mendapat tawaran lain dan berpendapat yang lebih sesuai untuk diterimanya. Tidak timbul soal saya diasak supaya letak jawatan. Tak ada sebab untuk saya layan dan saya boleh abaikan kalau ada asalkan sedemikian, katanya ketika dihubungi. Nama Agus mula dikenali sebagai seorang pensyarah sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia, sehinggalah dia bersara dan meluangkan masa menjadi tenaga pengajar di Sulawesi pula. Dia kemudian menerima tawaran mengetuai JECOM ketika peringkat awal kerajaan perpaduan dan dilantik pada awal tahun ini. Bagaimanapun keberadaannya kemudian tidak disenangi sesetengah pihak, termasuk dalam kalangan kerajaan sendiri. Bernama pula melaporkan, Agus menghantar surat peletakan jawatan itu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Selasa. Sebelum kita ke ulasan yang seterusnya, apa pendapat anda? Kerana ramai juga penganalisis politik, juga beberapa pemerhati politik sebenarnya bersetuju kalau Agus meletakkan jawatan, kerana kata mereka dia kurang berfungsi dan tidak memainkan peranan dalam penerangan atau menyebarluaskan dasar-dasar kerajaan. Ada juga yang mengatakan bahawa Agus tidak kompetitif di dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang sangat proaktif ini. Beliau dilihat amat tidak proaktif dan tidak dapat menyaingi apa yang dikehendaki oleh netizen dan juga rakyat Malaysia. Jadi, adakah dengan peletakan ini akan membuatkan JECOM akan berfungsi sepenuhnya, ataukah JECOM perlu dibubarkan? Apa pendapat anda sekalian? Sebelum kita ikuti ulasan selepas ini, jangan lupa tekan butang subscribe, itu percuma, dan sebarkan berita ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini memang parah. Ini memang teruk dan ini memang lucu. Manakah tidak lucunya? Tajuk berita daripada Harapan Daily menulis, kenapa Hadi tidak bertindak selamatkan Mahkamah Syariah semasa berkuasa? Kita pun tahu sebelum ini, Hadi Awang pernah bergelar seorang duta bertaraf menteri dan berkuasa pula di Putrajaya pada waktu itu, sebagai kerajaan dalam Perikatan Nasional dan juga dalam kerajaan gabungan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Namun, menjadi persoalan yang tak ada jawapan sehingga kini, yang gagal dijawab juga oleh para pemimpin daripada blok pembangkang ialah, kenapa Hadi tidak bertindak menyelamatkan Mahkamah Syariah semasa berkuasa, tetapi sekarang ini pula ia sangat nak memperjuangkan Mahkamah Syariah. Ditulis oleh Ahmad Mususi. Hadi bohong cuba bina persepsi kerajaan tidak bantu Mahkamah Syariah. Kenapa Hadi tidak bertindak menyelamatkan Mahkamah Syariah semasa berkuasa? Haji Hadi bohong jika cuba bina persepsi kerajaan tidak bertindak bantu selamatkan Mahkamah Syariah. Semasa jadi kerajaan, mereka tidak bertindak. Walhal, dua kes itu berlaku semasa pentadbiran Perikatan Nasional PAS. Apabila diberi amanah jadi duta khas dan menteri, mereka pula mengkhianati amanah, makan gaji buta. Apabila berlaku kes,
Iki Putra 2021 dan Nick Elin 2022. Dulu janji nak bentang RUU 355 dan janji nak buat hudud. Mereka mungkiri bila kuasa di tangan. Kini oleh sebab berseteru dengan kerajaan Madani, mereka pula melampau dengan cetuskan fitnah baru. Keempat-empat ini adalah perangai munafik. Undang-undang syariah adalah topik paling disukai untuk dipolitikkan PAS dan Hadi sejak zaman muda untuk kafirkan lawan. Dulu, 80-an, Hadi main isu ini hingga anggap UMNO kafir kerana tidak laksana hudud dan pertahan perlembagaan. Pertahan Mahkamah Syariah kerja wajib melalui cara yang betul. Tapi mulakan kempen dengan salahkan pihak lain, tonjolkan niat sebenar Hadi dan PAS. Kini memiliki media milik PAS. Senjata ini ditala kepada kerajaan Madani dan parti-parti komponen. Kadang-kadang, ulama su tidak buat fitnah. Kerjanya hanya mencetus fitnah. Dan askar-askarnya akan buat spekulasi fitnah. Ulama mereka ketika itu lebih jahat dari siapa yang ada di bawah langit, dan daripada merekalah akan keluarnya fitnah, dan pada merekalah akan kembalinya fitnah tersebut. HR Baihaqi. Dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda tentang isu kali ini? Kenapa Hadi tidak bertindak selamatkan Mahkamah Syariah semasa berkuasa, tapi sekarang pula beria-ia pula nak menyelamatkan kononnya? Sikap PAS, punca ahli parlimen bersatu beralih sokongan. Salah satu isu daripada Malaysia, daripada Harapan Daily yang menjadi isu hangat, ditulis oleh Desa HM. PAS dalam dilema. Semua yang dibuat serba tak kena. Dek kerana keputusan Perikatan Nasional PN yang dimonopoli PAS memutuskan tidak ada lagi rundingan pasal peruntukan, menyebabkan beberapa ahli parlimen dari Bersatu tiba-tiba buat U-turn sokong Perdana Menteri ke-10 secara peribadi. PAS yang cuba menunjukkan sikap sombong dan bongkak mereka terhadap tawaran Perdana Menteri ke-10 untuk membuat keputusan menamatkan rundingan dan berbincang hal peruntukan parlimen dengan timbalan Perdana Menteri kedua, kini benar-benar memakan diri. Sikap bodoh sombong PAS kini sudah tidak lagi dipedulikan oleh beberapa ahli parlimen dari Bersatu. Sukar dinafikan dalam sedikit hari lagi, beberapa orang lagi akan turut menyertai Kuala Kangsar, Labuan, Gua Musang dan Jeli. Yang tinggal bersama PAS hanyalah beberapa ahli parlimen pro pemimpin video kabur yang sedang bersiap-siap untuk menerajui parti. Segalanya sudah disusun rapi, bermula dari memilih calon dalam PRN yang lepas. Tim video kabur sudah mula memasang strategi. Majoriti dalam kumpulan itu mempunyai cita-cita tinggi. Salah-salah hari bulan, PAS akan disisihkan ke tepi. Itu yang PAS takut. Sebahagian kepimpinan PAS sudah mula menghidus sesuatu. Permulaan kepada agenda percaturan itu ketara apabila Atok berjaya menempatkan dirinya menjadi penasihat SG4. Semua maklum Atok Sakani anak didiknya siapa. Semua orang tahu. Sekarang PAS sedang pening kepala. Cita-cita untuk memancing ahli-ahli Parlimen UMNO, GRS dan GPS akan menjadikan PN cukup jumlah dan mereka boleh berarak ke Putrajaya kini bertukar menjadi malapetaka. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berlompatan. Nantikan, ada beberapa episod menarik lagi yang bakal berlaku dalam PAS, khususnya pasca Atok Saka jadi penasihat, akan saya bongkarkan. Politik biasalah, kalau tidak masakan 5 jawatan teratas dalam muktamar parti yang lepas tidak berani dipertandingkan.
ada kisah menarik. Nantikan kata penulis ini, yaitu Desa HM daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, Muhammad Ammar bersuara selepas 4 ahli parlimen bersatu sokong Anwar. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Ammar Nik Abdul dilihat bersuara selepas 4 ahli parlimen dari Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Namun yang dipertua Dewan Undangan Negeri Kelantan berkenan sekadar berperibahasa, walaupun menonjolkan merah yang merupakan warna lambang Bersatu sebagai latar belakang bagi hantaran di Facebook rasminya. Gunting dalam lipatan lebih bahaya daripada pedang yang terhunus, katanya ringkas. Sokongan kepada Perdana Menteri bermula dengan ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid pada 12 Oktober lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Rata-rata warganet mengaitkan hantaran Muhammad Ammar itu dengan tindakan 4 wakil rakyat Perikatan Nasional dari Bersatu yang menyokong dasar dan inisiatif kerajaan Madani. Malah ada yang mengingatkan Seratini PAS juga dari segi muafakat politik pernah bersikap seperti gunting dalam lipatan. Untung Bunga Raya Bersatu lepas menang kali sokongan kawan masa kempen saja. Kita buat orang pun buat kita. Semoga tabah. Demikian antara komentar netizen. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.